sebuah tajuk yang baru, iaitu berbagai nasib mayat ketika ditanya malaikat Munkar Nakir. Berbagai nasib mayat ketika ditanya malaikat Munkar Nakir. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertamanya dan setinggi-tingginya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan juga inayah Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita, iaitu kita telah sama-sama dapat selesai solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia di bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur sekali lagi kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan ihsannya Allah dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu hati kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bermohon agar kita dijemput masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Kita nantikan juga di sana adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi kenyataan juga kita nanti di sana. Amin 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 ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita dalam pengajian kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat. Dan sebelum kita mula, tuan-tuan puan-puan milik Allah, saya mulakan Tuan Nazir Masjid, ahli jawatan kuasa masjid, ketua muslimat, para asatizah, para alim-alim ulama, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Puan-Sri, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, iaitu sambungan kita dalam kitab Rahsia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat, karangan asal Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang terjemahkan bahkan diterbitkan ke dalam bahasa ibunda kita oleh Al-Hidayah House of Publishers Sendiat Berhad, dimasyhurkan bahkan diperkenalkan oleh Datuk Badli Shah di TV Al-Hijrah pada tahun 2013 pada setiap hari Rabu pukul 6 petang dalam bahagian akidah. Dan insya-Allah tuan-tuan puan-puan milik Allah, marilah kita sama-sama rihlah kita untuk mengutip khazanah permata ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita pulang ke rumah, kita boleh berkongsi dengan anak dan juga isteri kita dan tercinta. Moga-moga kita semua ini terpelihara daripada bakaran api neraka, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebuah tajuk yang baru, iaitu berbagai nasib mayat ketika ditanya malaikat Munkar Nakir. Berbagai nasib mayat ketika ditanya malaikat Munkar Nakir. Tuan-tuan perempuan, kita pasanglah telinga kita betul-betul, lapangkanlah hati kita baik-baik, ambillah perhatian, kerana kita mengharapkan sekiranya nasib kita nanti ditanya, iaitu bila bersama dengan malaikat Munkar Nakir, kita moga-moga harapkan sangat nasib kita tu ke arah nasib yang paling baik dan yang paling bertuah, dan kita tidak mahu disebalik daripada itu, insya-Allah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kebun kurma Bani Najjar. Satu ketika tuan-tuan,
kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam sebuah kebun kurma. Adik duduk kat apa? Duduk kat apa? Dekat apa? Masuk kebun kurma kaum bangsa Bani Najjar. Bani Najjar ni antara kaum bangsa kelompok yang masyhur pada zaman itu. Sebelum kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dilantik menjadi nabi pun, Bani Najjar ni telah dikenali di tanah Arab. Lalu tiba-tiba baginda mendengar suara jeritan dan mengerang, lantas baginda bertanya. Ketika mana Rasulullah duduk di situ, Rasulullah terdengar suara jeritan dan mengerang. Mengerang ni kita kata istilahnya yang keras. Macam kita pernah dengar orang yang jerit, ada suara orang yang jerit, dia lembut. Ada orang suara jerit, dia keras. Maka di sini lebih kepada keras. Lantas baginda bertanya, kubur siapakah ini? Terus Rasulullah tanya Rasulullah tanya, siapa punya kubur ni? Rasulullah ni tuan-tuan puan-puan yang Allah adalah seorang insan yang sangat hatinya cukup bimbang mengenai umatnya. Ini Rasulullah. Hatinya sangat sensitif, hatinya sangat lembut. Lembut lagi daripada kain sutera. Ini hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah amat ambil berat mengenai kita, kan. Sebab tu Rasulullah tanya, siapa punya kubur ni? Siapa punya kubur ni? Mereka menjawab kepada, iaitu Bani Najjar tu menjawab, kubur orang yang mati pada masa jahiliah. Kubur orang yang mati pada masa jahiliah. Maksudnya waktu dia tak dapat nak menyahut seruan ilahi ataupun dia tolak untuk masuk Islam. Sama ada dua tu, sambung banyak. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda lalu bersabda, berlindunglah. Ketika mana dia kata waktu kubur orang yang mati pada masa jahiliah, wahai Rasulullah terus menjawab, berlindunglah kepada Allah. Rasulullah punyalah takut, punyalah risau, punya gelisah, punyalah rasa menggigil, gementar, berpeluh. Terus Rasulullah kata, berlindunglah kepada Allah. Maksudnya, serahlah segalanya kepada Allah daripada seksa kubur dan fitnah Dajjal. Daripada seksa kubur dan fitnah Dajjal. Bayangkan tuan-tuan yang memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu petanda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai nasihat kepada kita supaya kita ini berlindung sangat-sangat kepada Allah daripada dapat siksaan kubur dan fitnah Dajjal. Siksa kubur dia bukan mudah-mudah kita nak ibaratkan seperti siksa di dunia. Kita siksa di dunia boleh kita berehat. Teman-teman kita, rakan-rakan kita yang pernah masuk sebagai seorang banduan, sebagai seorang tahanan lokap, sebagai seorang yang ditahan dan sebagainya di mana-mana, sama ada di negara luar atau negara sendiri. Tuan-tuan, di depan USJ ni pun ada balai polis depan tu. Cuba tengok bagaimana walaupun namanya di dunia ini punya tahanan, tuan-tuan yang mungkin Allah Subhanahu taala, tahanan kita ini boleh berehat selepas dihukum. Kita disiksa boleh berehat, boleh lagi diberi ubat, makan dan minum, tempat selesa lagi, boleh tidur dan sebagainya. Tetapi tuan-puan yang dimuliakan Allah, apabila namanya daripada siksaan kubur, tuan-puan, dia tidak ada satu masa pun kita boleh kelip mata dalam keadaan yang cukup tenang. Fikir tengok bagaimana, puan.
keadaan kita nanti di sana. Siksaan kubur. Tak ada satu masa pun, satu nafas pun kita tak akan dapat nak tarik dengan rasa penuh lega dan tenang. Tak ada. Sebab tu Rasulullah kata, berlindunglah kepada Allah daripada seksa kubur. Seksa kubur. Sebab tu kita, nama orang beriman, orang beriman ni hidup di dunia. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang mukmin ni dosa dia ibarat dua buah bukit yang akan menghampap kepala dia. Ni orang mukmin. Bagi dia dosa begitu. Bila dia buat dosa, dia akan rasa dua buah bukit tu akan menghampap kepala dia. Ni orang beriman. Cukup takut. Gelisah dia, menggigil dia dan berpeluh dia, naik pitam dia. Tak berani. Sama ada berurusan dia dengan orang rumahnya, urusan dia dengan anak dia, urusan dia dengan tumbuh-tumbuhan, dengan haiwan, dengan sama-sama rakan pekerja, dengan bosnya, dengan majikannya, dengan orang, dengan jiran tetangga, dengan orang yang bukan Islam. Dia tidak akan sekali-sekali pun nak berani, nak membuatkan dirinya, membuatkan malaikat belah kiri itu akan mencantip dosanya. Dia akan cuba supaya tak berani dia. Dia nampak kalau berurusan dengan orang, dia kena buat orang tu seperti raja. Masuk raja, bahasa yang akan digunakan tu adalah seindah-indah bahasa yang orang tu dengar. Semanis-manis. Mana dah dapat macam tu? Bahasa yang indah. Kita diajar dalam kerajaan, kita diajar oleh swasta, kita diajar oleh bos kita, bagaimana kita nak berurusan dengan orang dan sebagainya. Itu dalam fizikal dan teori dalam kerja. Tetapi kita dalam Islam sebenarnya tuan-puan, bila kita letakkan kitabullah, Al-Quran itu sebagai minuman kita, sebagai manisan kita, sebagai makanan kita dan pakaian kita, maka akan keluarlah daripada lidah kita itu semua yang indah didengari oleh orang. Apa lagi tuan-tuan nak? Al-Quran itu Allah Ta'ala kata dah, Nur, kalamullah, Al-Furqan, Al-Hidayah, Al-Tawfiq, Al-Shifa, semua Al-Quran. Tapi bagaimana orang baca juga Al-Quran tapi tak masuk dalam hatinya, hanya sedap didengar oleh orang. Ni masalah. Tu takut. Kita tak nak Al-Quran tu melaknat kita. Itu kita risau. Kalau Al-Quran bantu kita di sana, kita bersyukur. Tapi kalau kita baca Al-Quran melaknat kita, ni pedih kita nanti di sana. Itu bahaya. Seksa kubur dan juga fitnah Dajjal. Sebab tu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajar untuk bacalah surah Al-Kahfi tu. 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. Boleh baca semua, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bacalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Kalau kadar kita bukannya orang yang hebat mana, tapi kita mulazamah, kita beristiqamah, kita juhud, iaitu bersungguh-sungguh, itqan, tunjukkan kitanya serius, kita dapatkan 10 pertama, 10 terakhir. Lepas tu kita serahlah kepada Allah, tuan-tuan. Selesai. Buat. Ni perkara ni, tuan, amalan ini dia sebagai benteng kepada kita, tuan, supaya mudah untuk kita nak menghadap Allah Ta'ala nanti, tuan. Nampak, tuan? Sebab tu kita duduk di dunia, tuan, Allah nak tengok mana satu hamba aku yang betul-betul cerdik. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang yang nama CEO, pangkat tinggi-tinggi, tuan, kedudukan dia, kan.
dapat Tan Sri, dapat Datuk, dapat Datin, dapat Puan Sri, semua kan. Kita akan nampak satu kedudukan cukup tinggi sebenarnya. Tinggi sebenarnya. Doktor, profesor, madya, semua tu. Itu Allah Ta'ala berikan. Sebab kerana balasan kepada mereka, korban untuk dapatkan ilmu Allah Ta'ala. Bila nampak tu, Allah nak tengok ke mana dia bawa ilmu tu. Datang balik tak ke aku? Tu. Kalau datang pun syukur. Tapi kalau tak datang, dia panggil istidraj. Tu. Tu bahaya. Dia dengan kesombongannya, takaburnya, menabik dadanya, tengok orang pun sekadar je, Allah Ta'ala akan jatuhkan dia. Nampak kan? Ini yang Islam ajar man. Islam ajar kita man, hebat mana kita, rumah Allah jangan tinggal. Hayya 'alas salah, datang. La haula wala quwwata illa billah, hil alim azim. Tuan-tuan perempuan datang. Habis sembahyang, duduk dalam taman syurga. Baru tuan-tuan akan nampak dalam hati sayunya kena isi dalam ni. Tak sunyi dah ada ilmu. Nampak kan? Tu. Itu yang telah didominasikan oleh ashabun Nabi SAW. Mereka hidup dengan Rasulullah, mereka damping dengan Rasulullah, sampai Rasulullah wafat. Mereka teruskan delegasi Rasulullah SAW sehingga sekarang. Hasilnya 3/4 dunia genggaman Islam waktu itu. Sebab apa? Sebab mereka tak pernah langsung main-main dengan rumah Allah Ta'ala. Lebih lagi, taman syurga lagi mereka tak pernah main-main. Mereka sungguh nak datang. Ya muslimin-muslimat mati Allah sekalian. Mereka bertanya, terangkan kepada kami bagaimana siksa itu, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah diberi ilham, diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, diberi gambaran oleh Allah Ta'ala, diberi maklum oleh malaikat mengenai siksa kubur, mengenai Najjal. Semua dah. Sebab apa? Rasulullah terima wahyu dan mukjizat. Dan waktu itu Bani Najjar kata, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami ya Rasulullah, iaitu penerangan ya Rasulullah. Penerangan kepada kami mengenai siksaan tersebut ya Rasulullah. Ni kita pun dapat. Lagi bagi dia menjawab, jika seorang mukmin diletakkan di kuburnya, maka segera datang malaikat untuk bertanya kepadanya. Jika seorang mukmin diletakkan di kuburnya, mudah-mudahan kita ni biar dapat jadi mukmin. Kalau mukmin ni, mukminat belakang pun dapat. Cubalah tuan-tuan. Cuba usaha diri kita ni jadi orang mukmin. Tuan-tuan nak dapat macam mana, tuan-tuan carilah hasilnya macam mana. Nak buktinya macam mana, tuan-tuan carilah. Seperti mana tuan-tuan perempuan cari rezeki di dunia ni. Nafkah untuk suapkan anak dan isteri. Lebih lagi kita cari mengenai nak dapatkan orang mukmin, gelaran untuk kita. Bila kita nanti diletakkan di kubur, maka segera malaikat untuk bertanya kepadanya. Malaikat akan tanya kepada kita, akan terus tanya, apakah yang dahulu kamu sembah? Soalan pertama, apa yang kamu sembah dahulu? Maknanya waktu di dunia, apa yang kamu sembah? Ni orang mukmin. Orang mukmin dahulu. Rasulullah terangkan, orang mukmin. Pada masa itu Allah menunjukkannya, dia menjawab, aku dahulu menyembah Allah. Waktu kat dunia Allah Ta'ala berikan pedoman kepada dia, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia, Allah Ta'ala berikan taufik kepada dia, Allah Ta'ala berikan petunjuk kepadanya. Dan dia menjawab, waktu aku di dunia, aku sembah Allah. Ya Allah, paling seronok paling seronok. Aku kat dunia, aku sembah Allah. Banyak aku sujud kepada Allah. Lagi, kemudian ditanya lagi. Kita akan ditanya lagi. Apakah yang dahulu kamu katakan terhadap lelaki ini?
Apa yang kamu cakap mengenai lelaki ni? Siapa tu Tuan? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni. Lelaki ni Tuan. Rasulullah. Kita ni Tuan. Kita nak kata apa mengenai lelaki ni? Kita nak dapat itu adalah hasil daripada titik peluh kita waktu kita di dunia. Tu sekarang ni. Kita korbankan kudrat kita untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Baru kita akan boleh jawab Tuan. Dan jawapan itu dia datang daripada amal kita kepadanya. Elok baik amal kita itu ikut panduan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan senyum nanti di sana. Cukup bahagia Tuan. Cukup seronok. Sambung Tuan. Kemudian dia menjawab, aku menyembah Allah. Kemudian ditanya, apakah yang dahulu kamu katakan kepada lelaki ini? Dia menjawab bahawa dia adalah hamba utusan Allah. Ialah hamba utusan Allah. Maknanya kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Dah. Kita kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korbankan nyawanya, korbankan hidupnya, korbankan tubuh badannya, sanggup giginya patah, sanggup kena masuk dengan jarum ke dalam pipi Rasulullah waktu perang, benda-benda tajam masuk, dan juga berdarah kepada Rasulullah, kena baling dengan batu, terpecik waktu di tempat yang dipanggil kawasan-kawasan Taif. Yang kita nampak Rasulullah dibaling dengan najisnya, diherdiknya, dihinanya, dikatakan, dicacinya, macam-macam. Dan kita sambung urusan iaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang Rasulullah maklumkan kepada kita. Kita sam'an wa ta'ah. Kami dengar dan kami taat. Mengapa? Al-ulama warithatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Ikut kita dengan ulama. Kita tak ada ilmu. Apa pun tak ada. Yang bercakap ni lagilah kosong. Tak ada apa. Tapi kita bila Rasulullah pesan begitu, berbondong-bondong kita ikut. Ikut ulama. Siapa dia? Setiap negeri kita ada mufti. Kita ikut mufti. Selesai. Selangor, mufti kita yang dihormati, Anhar Opir, kita ikut. Fatwa yang dikeluarkan oleh bahagian Selangor, kita ikut. Kita pandu betul-betul, kita rujukkan betul-betul. Kita pergi Kuala Lumpur pula, kita rujuk pula mufti sana, fatwa mereka. Ikut kita. Patuh. Pergi negeri lain, kita ikut. Semua negeri, kita ikut. Sebab apa? Kita dengar dan kita patuh dan kita ingat apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat kepada kita, al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nampak kan? Bukannya netizen, bukannya followers, bukannya subscribe, kan? Ulama tu. Apa yang mereka kata, kita dengar. Sebab mereka ahlinya. Kita bukan ahli, kan? Kita ni orang biasa, kan? Mereka ni hidup mereka korbankan nyawa untuk kita, kan? Tu Rasulullah akan pesan tu, al-ulama warithatul anbiya. Tu. Dan itulah yang kita boleh jawab nanti bila ditanya siapa lelaki ni. Kita akan kata dia hamba utusan Allah. Nampak kan? Ini maknanya waktu kita dunia dahulu, kan, kita hormati ulama. Tadi sebelum ni kita dalam jahiliah, kita jahil betul. Bila datangnya COVID, kita cakap macam-macam dekat ulama, kita hantamnya ulama kerajaan. Dah habis COVID, kita hantam pula benda lain. Maka istighfarlah tuan-tuan puan-puan milik Allah. Taubat nasuhalah tuan-tuan puan-puan milik Allah. Dan nak dapatkan kita punya kemaafan itu, kita sendiri kena berjumpa dengan orang yang kita cakap. Nampak tak, kan? Yang itu yang tak ramai kita ada perasaan gini. Tapi bab hentam cukup suka. Itu masalah orang kita, kan? Iman nipis tapi tak nak mengaku. Ini masalah. Tu yang kita risau nanti di sana, kan? Kita gelisah bila kita menjadi muflis.
Siapa tuan-tuan perempuan nak harapkan boleh bantu kita, man? Man. Ni bahaya, man. Lepas tu kena belajar. Ilmu agama ni kena belajar, man. Jangan nak belajar ilmu dunia. Jangan, man. Kena bohong habis-habis dengan iblis, man. Belajar ilmu agama, man. Biar dia bimbing kita, man. Biar dia boleh kalahkan hawa nafsu kita dan bisikan syaitan. Sama, man. Muslimin muslimat dan mati Allah sekalian. Yang seterusnya, kemudian tidak ada lagi yang ditanyakan kepadanya sedikit pun. Lepas selesai, man, kita ditanya mengenai itu, mengenai laki ini, maknanya telah lengkap, man. Soalan lain pun tak ada. Antaranya yang dikatakan oleh Imam Qurtubi ni, tak ada langsunglah soalan untuk kita. Dan seterusnya, tuan-tuan, kita akan dibawa ke rumah. Dalam bracket ni katakan di neraka, dan dikatakan kepadanya, ini dahulu rumahmu. Neraka, tuan-tuan, dahulu rumah kita. Sambung lagi, tetapi Allah telah melindungi dan mengasihimu, maka dia menukarnya dengan sebuah rumah di syurga. Allah. Pada awalnya kita akan ke neraka, kan? Pada awalnya. Kenapa? Kerana sifat bengis kita, ikut nafsu kita, ikut bisikan syaitan kita, dapat rakan-rakan yang tak nampak nak ajak sujud kepada Allah, tetapi dengan panduan hidayah dan taufik Allah dan pedomannya, Allah Ta'ala bukakan hati kita, Allah Ta'ala tunjukkan kita, maka kita kembali kepada Allah 360 darjah berubah. Bila kita berubah, Allah Ta'ala berikan balasan itu kepada kita. Waktu itu, tuan-tuan puan-puan dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah tukarkan dengan sebuah rumah di syurga, man. Tu. Kita, man, dalam syurga. Tu. Itu penting, man. Itu utamanya kalau duduk dengan orang yang soleh. Lepas tu almarhum Tok Guru kita, Datuk Ismail Kamus kata, sonok kita duduk dengan orang soleh. Lebih sonok kalau kita jadi orang soleh. Sonok kita duduk dengan ulama. Lebih sonok kalau kita jadi ulama. Nampak, kan? Tu. Sebab duduk dengan orang-orang begini, tuan-puan, sesungguhnya rahmat Allah sentiasa akan diturunkan kepada kita, kan? Lepas tu Luqman Al-Hakim, kan? Bukan seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Seorang insan yang diceritakan dalam Quran ni, yang cukup bijaksana. Cukup bijaksana. Pesan pada anaknya, wahai anakku, sekiranya dalam sebuah majlis disebutkan nama Allah, hendaklah engkau singgah dan engkau duduk. Kerana apabila diturunkan rahmat Allah, dengan engkau sekali akan dapat rahmat Allah. Nampak, kan? Tu. Mana je tuan-tuan puan fikirlah. Mana rasa ada sebut nama Allah, singgahlah tuan-tuan. Duduk. Tuan-tuan puan akan dapat rahmat tu. Tapi wahai anakku, sekiranya tempat itu tidak disebut nama Allah, tidak ada langsung, maka janganlah engkau singgah. Sekiranya kemurkaan Allah turun, dengan engkau sekali akan dapat. Kita fikir, kat mana kita? Kalau tempat yang tak disebut dengan nama Allah tu, kita pergi pasar dan sebagainya, ada tujuan penting, berapa lama kita kat situ? Nampak, kan? Sebab tu orang beriman, kan, dijaga sungguh, kan? Tuan-tuan boleh tengok orang-orang hebat-hebat. Dulu pernah saya cerita kat tuan-tuan, kemungkinan dah cerita kot. Tuan-tuan pernah nampak tak mufti-mufti kita ni, macam kita selalu pergi pusat beli belah? Ada nampak, kan? Tuan-tuan perempuan takkan nampak, kan? Tak akan nampak. Mereka ni sibuk dengan kitab, kan? Sibuk kitab. Daripada mufti Perlis, mufti Kedah, mufti Penang, mufti Perak, mufti Selangor, mufti KL, mufti Melaka, mufti Negeri Sembilan, mufti Melaka, mufti Johor, Sabah, Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan, keseluruhan mufti kita. Tuan-tuan pasti takkan nampak mereka di sana, kan? Tak ada. Mereka banyak mentelaah kitab, kan? Mereka karang kitab. Mereka keluarkan fatwa. Mereka berikan pemahaman kepada kita, kan? Nampak, kan? Ini jiwa, kan? Jiwa mereka, jiwa tu umat, kan?
jiwa untuk umat akhir zaman sallallahu alaihi wasallam. Sambung seterusnya, muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu taala sekalian. Orang mukmin itu berkata, biarkan aku kembali kepada keluargaku. Nampak kan? Orang mukmin kan, waktu di kat dunia kan, didengar dengan hadis innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang Islam, orang beriman tu bersaudara, hendaklah kamu perbaiki, iaitu perelokkan hubungan satu dengan yang lain. Al-muslim akhul muslim, orang muslim tu saudara kepada muslim yang lain. Teringat dia dengan hadis tu, maka dimohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah untuk aku kembali kepada keluargaku. Apa? Allah. Punyalah kasih kan. Pasihnya seorang umat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya cukup lembut kan. Cukup lembut. Dan sifat nubuwah sallallahu alaihi wasallam itu ada kepada hatinya. Dia minta pada Allah, ya Allah, kembalikanlah aku kepada keluargaku, agar aku beritahu khabar gembira ini. Paling kurang pun ya Allah, boleh aku maklumkan mereka berita yang cukup baik ini ya Allah. Cukup elok, cukup beruntung Pak Abang. Pasal apa? Orang mukmin tu dah nampak depan mata ban. Dah nampak. Dan dia ingat orang lain ban. Ni orang yang mana 7 golongan yang akan dapat naungan arasy Allah Ta'ala. 7 golongan ban. Dapat naungan lindungan arasy Allah Ta'ala ban. Salah satunya, waktu dia kat dunia tu, bertemu dan berpisah kerana Allah. Dia bertemu, berpisah kerana Allah. Tu antara keluarga dia juga. Dia antara kan. Dan dia ingat tu. Seterusnya kan, tetaplah di sini. Tetapi dikatakan kepadanya, tetaplah di sini. Hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Tapi Allah Ta'ala mengatakan bahawa arahan Allah mengatakan, duduklah kamu di sini. Nampak kan? Habis kan? Itu Allah Ta'ala kan? Allah Ta'ala bagi kerukan kita darjat mandat yang cukup tinggi kan? Cukup tinggi waktu tu kan? Kemuliaan yang cukup luar biasa kan? Lepas tu kita kat dunia ni kan, kita banyaknya kadang-kadang tak dapat apa yang kita nak. Kita biasanya akan mogok dan sebagainya, tak puas hati dan sebagainya. Tapi orang beriman tuan-puan yang dimuliakan Allah, apa yang ada di dunia ni tuan-puan, dia akan buat yang terbaik untuk dirinya, untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Dia akan cuba tuan. Dia tak dapat apa yang sepatutnya dia dapat, tapi dia akan cuba dapat yang paling enak, iaitu kehidupannya sidqul tijah ilallah. Tulusnya hati dia dalam pengabdian kepada Allah Ta'ala. Tuluskan hati. Dia tak kisah kan? Dan dia tahu Allah tu melihat, Allah tu yang beri, Allah tu dah segala-galanya untuk dirinya. Dia tak risau, dia tak kecewa, dia tak akan terkilan kan? Nampak kan? Ni betul-betul orang yang hatinya dah betul-betul terikat dengan Allah Ta'ala. Dia tak risau dah. Tapi dengan syarat, bila dia ada di dunia kan, dia akan cari Allah Ta'ala, iaitu datang ke rumahnya. Satu. Kedua, dia akan duduk dalam taman-taman syurga. Baru dia dapat kan. Ingat kan, jangan kita sombong dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan sombong dengan kita kan. Sambung kan. Seterusnya, riwayat daripada Al-Bara' bin Azib berkata, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringi jenazah seorang lelaki Ansar. Waktu kami sampai di kubur dan belum dimasukkan ke dalam lahat, kami melihat Rasulullah duduk, maka kami turut duduk di sekitar dan diam menundukkan kepala, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang bertenggek. Pada masa itu baginda memegang sebuah tongkat yang baginda tancapkan ke tanah kubur. Baginda lalu mengangkat kepalanya dan berkata, mohonkan baginya perlindungan kepada Allah daripada seksa kubur. Baginda mengucapkan sebanyak dua ke tiga kali, lalu berkata,
Dia dapat mendengar bunyi selipar para penghantarnya ketika pulang meninggalkannya. Waktu itu dia ditanya, siapakah Tuhanmu, apakah agamamu, siapa nabimu? Datanglah dua malaikat yang menyuruhnya duduk dan mengajukan pertanyaan kepadanya, siapakah Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku Allah. Mereka bertanya, apa agamamu? Agamaku Islam. Jawabnya. Kemudian mereka meneruskan pertanyaannya, siapakah lelaki yang diutus kepadamu? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu tahu? Tanya mereka lagi. Aku telah membaca kitab Allah, maka aku mengimani dan membenarkannya. Allah Akbar. Al-Quran, Puan. Al-Quran itu, Puan, daripada tuan-tuan perempuan belajar alif bata sampailah boleh baca kalamullah daripada usia yang belum baligh, iaitu memayyiz, baligh, sampailah dah masuk sekolah, masuk universiti, dah dapat sambung lagi, berkahwin, ada anak, dah masuk ke ada cucu dan sebagainya. Itulah Al-Quran yang tuan-tuan baca waktu itu. Itulah dia akan kekal selama-lamanya. Hurufnya begitu sahaja banyaknya dan surahnya begitu sahaja banyaknya, dan itulah dia tidak akan berubah-ubah. Nampak kan? Itulah dia Al-Quran. Dialah yang sebenarnya, Tuan, akan menjadi teman kita sebaiknya. Maka ambil Quran, Tuan, sebagai menjadi rakan yang paling baik dengan kita, man. Al-Quran, manusia, man, tak dapat, man. Tak semua manusia ni kadang-kadang dia ada mood dia, man. Kita ada perasaan beza-beza, kita ni semua beza. Tapi bila tuan-tuan ambil Al-Quran itu sebagai role model, tuan-tuan nak baca, dia akan memberikan satu petunjuk jalan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Berapa banyak tuan-tuan tengok perempuan sekian, tengok pada diri tuan-tuan perempuan apabila ambil Al-Quran itu sendiri untuk membimbing tuan-tuan perempuan. Tengok berjaya tak berjaya tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan perempuan boleh tengok nilai sendiri. Tuan-tuan letakkan Al-Quran di atas, Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Ibnu Sina pun orang yang hebat perubatan. Allah Ta'ala memberikan ilham kepadanya, man. Dengan beliau hafal Quran. Beliau bukan nak hafal kosong-kosong, man. Tak. Beliau jenis hafal Quran, beliau pelihara Al-Quran, dan beliau beramal dengan Al-Quran, man. Allah Ta'ala tunjukkan ilham kepadanya mana satu jantung, mana satu hati, mana satu limpa, mana satu bahagian dalam organ. Allah Ta'ala tunjuk pada dia. Dan dia melukis, man. Dapat mana? Al-Quran. Lepas tu tuan-tuan perempuan jangan rasa kecewa, kan? Jangan rasa terkilan. Jangan rasa seperti Allah Ta'ala tak pedulikan kita. Jangan, kan? Orang tinggalkan kita, orang jauhkan daripada kita, orang ketepikan kita, kan? Biasa, kan? Nama pun orang, kan? Dia ada perasaan waktu-waktu dia. Dan dia akan rasa sedar diri sendiri, kan? Kita jangan letak Al-Quran di belakang, kan? Ambil Quran, man. Buat dia tu sebagai peneman yang baik untuk tuan-tuan perempuan. Peneman yang paling baik. Sayyidatina Nafisah, muslimat belakang. Sayyidatina Nafisah, satu hari 15 juzuk baca Quran. 2 hari khatam satu Quran. 15 juzuk khatam. 15 juzuk khatam. 15 juzuk khatam. 15 juzuk khatam. Orang bawa, orang mengadu pada, wahai Nafisah, anak aku ni baca-baca tak hafal-hafal, tak melekat dalam kepala. Cerita oleh tok guru kita Azhari terus. Baca-baca tak hafal, baca-baca tak ingat, baca-baca bawa lah kemari anak kau. Bawa umpanan. Bila saat budak tu dibawa oleh depan Sayyidatina Nafisah, Sayyidatina Nafisah pegang kepala budak tu kecil, man. Pegang, dia tolak sikit. Dia tolak sikit, man. Daripada tangannya tu, Allah ilhamkan kepada budak tu, apa yang dia hafal, dia ingat semua sampai dia habis usia. Nampak, kan? Tu, kan? Quran. Imam Syafi'i sembahyang tahajud 2 rakaat, khatam satu Quran. Sayyidina Uthman bin Affan sembahyang tahajud 2 rakaat dalam Kaabah, khatam satu Quran. Bapak. Nah, nak katakan tuan-tuan perempuan seingat saya, kita sibuk, mereka lagi sibuk. Lagi sibuk mereka, kan? Kita baru kerja banyak tu pun dah muntah, kan? Mereka lagi dahsyat. Tapi mereka ada waktu mereka dengan Allah Ta'ala.
Lepas tu kita kena ada waktu man. Letakkanlah hidup kita man. Kita keluar cari nafkah, cari rezeki tu anak, apa makan minum dan sebagainya, tempat tinggal, bayar semua ini. Ambil satu waktu man, biar kita untuk Allah. Ambil satu waktu. Fokuskan kita kepada Allah. Satu hari, satu waktu. Pilihlah man. Waktu bila. Mudah-mudahan dengan kita mulazamah selalu, dan kita istiqamah selalu, kita mujahadah selalu, dan saya husnuzon kepada Allah, Allah Ta'ala akan bukakan segala pintu langitnya untuk kita kan? supaya kita tidak akan tinggal Allah Ta'ala dalam hati kita kan? Jadi muslimin muslimat mati Allah sekalian yang seterusnya puan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu datanglah seruan dari langit, hamba-Ku benar, beri dia tempat tidur, hamparan dan pakaian syurga, bukakan baginya pintu syurga. Lalu datanglah hawa syurga dan baunya yang harum, serta dilapangkan kuburnya sejauh pandangannya. Ini hasil Allah Ta'ala berikan. Ini adalah segala pengorbanan tuan-tuan buat waktu di dunia, sana akan dapat pulangan. Apa yang tuan-tuan puan selalu bermujahadahnya, lagi beristiqamahnya, lagi sentiasa husnuzonnya kepada Allah, ikhlasnya kepada Allah, tawaduknya kepada Allah, sentiasa taubat nasuha kepada Allah, cuba nak jadi dirinya sentiasa lebih baik, huwa khairu minni, kita letakkan orang lain tu lebih baik pada diri kita, maka itulah pulangannya Allah Ta'ala pulangkan kepada kita. Nampak kan? Sebab tu dalam Quran kata kita, fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Berlumba-lumbalah kalian dalam buat amal soleh kepada Allah, kerana di mana pun kalian berada, Allah akan ambil kita kat mana aja kita berada. Apa tu yang kita risau kan? Kita seronok kalau Allah Ta'ala panggil kita sekarang, rumah Allah, maksud saya seronok itu kalau dia panggil, maupun saya maupun muslimat belakang, kita seronok Allah Ta'ala panggil kita sekarang. Tapi kita cukup curiga dan kita cukup takut bila Allah Ta'ala panggil kita waktu itu kita tengah dalam hayalan. Tu kita risau kan? Tu penting man. Kita sama-sama berusaha man. Seterusnya man, apabila dia orang kafir, maka ketika malaikat itu bertanya, siapakah Tuhanmu? Dia akan jawab, aku tidak tahu. Ni orang kafir habis man. Orang kafir. Ni kita, teman-teman kita yang kita screening USJ, kita tahu ada yang bukan Islam. Mereka dah dengar azan tu, mereka dah faham dah. Dan mereka tak boleh menyalahkan orang Islam kerana tak sampaikan Islam kepada mereka. Ini semua alasan kadang-kadang riang. Nak lepas diri, tak boleh. Seperti mana kamu boleh cari nak duduk kat USJ semewah-mewah kedudukan, kenapa kamu tak boleh cari Allah Ta'ala? Boleh makan mewah, minum mewah, tempat duduk mewah, pakaian mewah, kenderaan mewah, semua mewah. Tapi macam mana tak boleh nampak Allah Ta'ala? Tak boleh cari Allah Ta'ala? Apa alasan kamu? Dan itu yang jadi kepada Abu Talib pun sama man. Tergugat dia bila dibisik oleh kaum ni sini, wahai Abu Talib, kau masuk Islam Abu Talib, kau akan jadi macam orang Islam biasa. Tak ada langsung kedudukan kamu dalam Islam, jadi orang biasa. Maka itu yang tergugat, tak masuk oleh Islam man. Dan dia pun kena macam ni kan? Kena macam ni kan? Dia tanya lagi, siapakah rasul yang diutus kepadamu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Nampak kan? Tanya. Kan dah berlaku kan masa tahun 2006 tu. Sweden, Norway, Denmark. Apa dia buat kan? Dia melukis kekasih kita bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam lukisannya dia buat muka Nabi kita punyalah hina kan? Dan dia akan rasa nanti di sana kan, baru dia akan nampak siapa tu Rasulullah. Ni orang kata kat Nabi kita kan.
Ni bahaya kan. Allah Ta'ala letakkan Nabi kita ni lebih tinggi daripada Nabi lain kan. Sehingga kan kita baca dalam hadis, apabila makhluk halus menjelmakan diri mereka seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, maka dia akan terbakar. Nampak kan? Punya tinggi Allah Ta'ala letakkan kedudukan Rasulullah kepada kita. Kita beri laluan dulu kepada Tuan Bilal untuk melakukan azan. Kemudian saya habiskan sedikit lagi insya-Allah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mau sikit masa lagi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. 10 minit ke 15 minit insyaAllah. Sambungan tadi tuan-puan. Lalu datang seruan dari langit. Itu suara maknanya maklumkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-Ku dusta. Maknanya hamba-Ku ni berbohong. Berbohong. Bercakap yang tidak benar. Berikan tempat tidur, dalam braket hamparan dan pakaian neraka. Satu hamparan, satu lagi pakaian neraka. Bukakan pintu neraka untuknya, lalu datanglah hawa panas dan beracun kepadanya, serta disempitkan kuburnya sehingga hancur tulang belulangnya. Ini Allah Ta'ala pulang balik kepada, dalam ni mengatakan orang kafir. Nampak kan? Ni orang kafir. Yang tuan-tuan nampak dalam televisyen, begitu teruk diorang hina orang kita. Palestin tuan-tuan tengok macam mana. Sampai sekarang tak lepas-lepas. Berpuluh tahun dah. Di Perancis tuan-tuan tengok macam mana. Kawan saya tuan-tuan masa ziarah kami di bumi Syam, Syria. Dia cerita pelajar Malaysia, perempuan pelajar Malaysia pakai tudung. Dalam universiti dia nampak pelajar Malaysia kita perempuan muslimat yang pakai tudung diludah oleh pelajar sana. Nampak apa? Dia buat Islam macam tu kan. Dunia ni mereka rasa mereka pegang. Dunia ni kan. Tapi sebenarnya mereka langsung tak tahu. Mereka dipermainkan seperti puppet kan. Seperti puppet. Seperti dalam opera tuan-tuan tengok tu. Macam itulah mereka dipermainkan. Dan mereka akan dapat nanti di sana. Satu demi satu tanpa ada belas kasihan. Perancisnya, di negara-negara yang lain yang menekan Islam, mereka akan dapat semua tu. Semua depan mata saja. Mereka akan dapat. Dan tuan-tuan perempuan boleh saksikan sehingga nanti di sana. Boleh tengok. Kalau perempuan minta, Allah Ta'ala bagi. Yang utamanya, bila kita dapat masuk syurga kan. Masuk syurga boleh. Dan minta izin Allah Ta'ala tunjuk. Pergi. Kita boleh tengok kan. Sebab tu, dengan orang kafir kan. Ingat kan. Dengan orang kafir, dia dua. Asasnya, zimmi dan harbi. Zimmi ni duduk dalam negara Islam. Harbi ni yang lawan Islam. Bila zimmi ni, kena pastikan betul-betul. Nahnu qaumun a'izzana bil Islam. Mulianya kita kerana Islam. Kita Melayu. Bangsa Cina ke bangsa India kita, mulia kita kerana Islam. Kena tunjukkan qudwatul hasanah kita ni. Islam kepada mereka. Mereka akan nampak. Sebab itu waktu zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu kafir, mereka cukup hormat dan segan duduk di bawah pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hormat mereka kan. Mereka tabik Rasulullah, tabik spring. Rasulullah buat betul-betul. Cara Islam adilnya begini, orang kafir adilnya begini. Saya Rasulullah dah beri amaran dah. Pergi tengok sekarang jadi macam mana. Ganggu kat negara kita kan. Azan pun sudahlah. Azan dia kacau. Itulah. Sama-sama kita kan. Muhasabah tengok kita macam mana. Baru mereka kan tunduk kan. Ni kita kena ingat kan. Tu. Seterusnya,
Akhirkan. Tambahan dalam hadis Jarir, baginda berkata, kemudian muncul seorang lelaki buta dan bisu yang memegang sebuah tongkat kecil daripada besi. Dia dipukulkan pada gunung. Jika dipukulkan pada gunung, maka gunung itu akan hancur lebur menjadi debu. Tongkat itu lalu dipukul kepadanya yang suaranya terdengar dari timur sampai ke barat, kecuali oleh manusia dan jin, kemudian dikembalikan rohnya. Allah Ta'ala bagi habis-habisan pukulan dan balasan hukuman kepada nama hamba yang tak nak datang kembali balik kepada agama fitrah. Nampak kan? Aduh, Allah Ta'ala bagi kan? Ni. Sebab tu zaman-zaman dulu Rasulullah kan, walaupun seorang pemerintah Muslim yang cukup dikagumi dan diguruni, Rasulullah jaga hak orang kafir tu. Jaga betul-betul hak. Dan Rasulullah utamakan orang Islam. Bagus kita ingat kan? Kita ni kalau nak jadi orang hebat, kena belajar ilmu agama betul-betul kan? Nak jadi orang yang nak naikkan syiar Islam, perbetulkan niat tu. Nombor satu, kerana Allah. Allah Ta'ala akan berikan kan? Itu ya. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok ketika mana zaman sebelum Salahuddin, saya akhiri kisah ni kan, sebelum zaman Salahuddin Al-Ayyubi dapatnya Al-Quds, iaitu Baitul Maqdis, diceritakan oleh Profesor Dr. Ratib Al-Nalbusi, seorang ulama besar bumi Syam, Syria, keturunan sampai kepada Umar Al-Khattab, Umar Al-Faruq, mengatakan satu hari dalam satu hari mereka sembelih orang Islam seramai 80,000 orang kan. Sebelum Islam dapat Baitul Maqdis, 80,000 orang kan sembelih kan. Maksud sembelih kan, bunuh secara kejam pun ada, secara yang simple pun ada. Tapi bila saat Salahuddin Al-Ayyubi dapat balik Baitul Maqdis kan, datang seorang perempuan tua Kristian dan datang nak bertemu Salahuddin kan. Waktu itu kesemua tentera Salahuddin berdiri kerana ketuanya bernama Salahuddin Al-Ayyubi berdiri, tenteranya semua berdiri, beri laluan dan penghormatan kepada nenek tua Kristian ini yang kafir ini. Duduk man, hormat man, mbak. Tu Islam man. Islam tak balas balik. Itu yang masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat balik kota Mekah, wa antum tulaqa, dan aku dan kalian aku bebaskan. Ini yang tak mengecam Rasulullah. Yang tu Rasulullah lepaskan. Maafkan. Islam. Mudah-mudahan Islam tu bersinar balik di tanah Melayu kita kan, bumi Malaysia. Yang penting kita kembali kepada Allah. Allah akan tunjukkan jalannya. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara yang barakah, negara yang mulia, negara yang suci, negara yang dapat keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik semua datang pada Allah. Yang kurangnya dan lemahnya datang dari diri saya, insan yang kerdil ni. Saya minta maaf terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan puan-puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum, taqabbal ya karim.